Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Papa Gomo bakal dipenjarakan, itu kata-kata daripada netizen, khususnya bagi mereka yang benci dengan Papa Gomo. Seperti yang kita tahu, Papa Gomo nih memang terkenal dengan kelantangan beliau menghentam siapa saja yang dia rasa dia nak hentam. Paling menarik sekali ialah dia suka hentam Anwar Ibrahim. Wah, ini topi cantik tau. Nama dia Kavu Cap. Siapa yang mau beli? Bagus. Ini jenama Kavu Cap dan memang kualitinya tinggi. Oke, saya bukan jual, saya hanya kongsi. Baik, saudara-saudara sekalian, Papa Gomo, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau berani menyebut kononnya Anwar Ibrahim. Pernah dia sebut konon Anwar Ibrahim macam inilah, macam itulah, sampai mengaitkan dengan penyakit HIV. Dia juga pernah cakap Anwar Ibrahim itu barua. Barua apa? Wah, ini paling teruk sekali. Dia kata barua. Selain daripada itu, Papa Gomo juga pernah menuduh kerajaan ini macam-macam lah dia sebut. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang ditunggu-tunggu oleh netizen berlaku. Apabila Papa Gomo diperintah bela diri kes hasutan dan mendatangkan kebencian terhadap Agong. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini memerintahkan penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo membela diri atas pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Hakim Nurma Ismail membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nur Syuhada Husna Sulaiman berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Wan Muhammad Azri atau Papa Gomo. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, dan saya ingin perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini ialah terapi imun transfer factor folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak berfungsi dengan baik serta tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Lalu, penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita dan bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Tapi berita baiknya, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi bijaksana, kuat, dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan melawan penyakit dan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, supaya akar penyakit itu tidak bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila itu berlaku, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya sekarang. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali memaklumkan mahkamah pihaknya akan mengemukakan seorang saksi, yaitu Wan Muhammad Azri sendiri pada prosiding membela diri. Muhammad kemudian menetapkan 4 November ini untuk Wan Muhammad Azri memberi keterangan. Pada 2 Mei 2024, Wan Muhammad Azri, 42 tahun yang juga bekas Exco Pemuda UMNO, mengaku tidak bersalah penerbitan menghasut berkaitan isu pemilik KK Supermart dan Superstores dan menghadap Sultan Ibrahim di laman Twitter atau X miliknya. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada 12 tengah hari pada 29 April tahun lepas, mengikut penerangan 4 dalam kurungan 1 perenggan C Akta Hasutan 1948 yang membawa hukuman maksimum 3 tahun penjara atau RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan itu yang bermula pada Oktober tahun lepas menyaksikan 9 saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan. Ramai netizen gembira dengan berita ini. Mereka mahu supaya Papa Gomo pertahankan diri dan berani memperjuangkan diri. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Papa Gomo akan dipenjarakan? Tunggulah nanti. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, kita mulakan dengan apa yang kita sebut tidak pandai bersyukur. Ramai orang di Malaysia hari ini
saya anggap sebagai tidak pandai bersyukur. Mereka menganggap pemberian subsidi ataupun pemberian program Budi 95 sebagai mengarut. Bagi saya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, kita tidak sepatutnya mengatakan perkara seperti itu tanpa mengira parti politik, kau parti pembangkang atau kerajaan, sama ada suka atau tidak, janganlah kau mengarut cakap tak mau ambil. Ini ada pula yang cakap, turun sekadar 6 sen buat apa? Aku nak bagi tahu kamu lah kan, bersyukur dulu. Takkanlah 1 ringgit turun, baru kau nak bersyukur. Bagi saya bersyukur kerana ada penurunan 6 sen. Walaupun ramai orang kata dia tak minat dengan Anwar Ibrahim, tapi kenapa kau tak mau bersyukur? Pemberian 6 sen subsidi itu cukup baik tahu. Negara-negara lain belum tentu memberikan penurunan harga. Banyak negara di luar sana sedang menaikkan harga minyak. Tapi kita di Malaysia sedang menikmati penurunan harga minyak. Kenapa pula kau tidak mahu bersyukur? Saudara-saudara sekalian, perbuatan tidak bersyukur adalah boleh diandaikan seperti seorang syaitan yang tidak mau bersyukur. Saudara, rupa-rupanya ada 5 golongan ini yang benar-benar tidak suka dengan Budi 95. Saya kongsikan dengan Anda semua, tapi kamu juga bantu kongsikan kepada semua orang yang lain. Rupa-rupanya inilah 5 golongan yang betul-betul benci dengan Budi 95. Pertama, mereka yang tiada IC. Tentulah orang-orang yang tiada IC ini tidak akan dapat manfaat Budi 95. Kerana waktu mereka membeli minyak menggunakan subsidi, mereka perlu menunjukkan IC. Saya nak tanya kamu semualah, apa yang susah sangat nak tunjukkan IC kamu ketika membeli minyak? Hanya orang yang pemalas tahap gaban, yang pemalas lebih malas daripada pemalas saja yang malas nak tunjukkan IC untuk dapatkan harga yang lebih rendah. Dia kata kalau nak bagi tak perlulah tunjuk IC. Sebenarnya kamu tak faham. Tujuan kerajaan menggunakan IC ialah supaya warga asing tidak dapat menikmati subsidi itu juga. Kalau kau berada di negara lain, di negara-negara lain, mereka juga buat begitu tahu. Kenapa pula kita di Malaysia tidak boleh buat? Itu orang pertama. Kecualilah kau yang sedang marah nih, yang menonton video ini marah-marah, kau tiada IC dan kau memang pemalas tahap gaban. Nak tunjuk IC pun kau malas. Aku hairanlah. Ada juga orang mencadangkan guna thumbprint. Boleh juga. Tapi tunjuk IC pun kau malas, thumbprint lagi lah kau malas. Macam-macam lah kau fikirkan. Ada dia kata nanti berjangkit penyakit lah, macam-macam. Aku tak malas. Aku akan layan saja kalau aku tunjuk sajalah IC. Ada orang kata macam mana kalau lupa IC? Itulah kau, memang kau ni macam-macam lah alasan kau. Apapun salah, semua pun salah. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, bertumbuh di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita lemah dan tidak lagi mampu melawan penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Tapi berita baiknya, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran.
Saudara, kalau Anda sudah lama berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda. Orang yang kedua yang benci sangat dengan budi 95 ini ialah penyeludup petrol. Kalau yang tengah marah tuh, kalau kawan Anda yang tengah marah tuh tentang budi 95, dia mungkin penyeludup petrol. Adalah orang dia kata, mana cukup 300 liter. Cukup apa? Memang cukup. 300 liter tuh cukup untuk sebulan. Belum lagi aku cakap, kau suami istri guna satu kereta saja. Dua-dua suami istri layak mendapat petrol tau, selagi dia ada IC. Jadi kalau campur, sudah 600 liter. Kan, pikir betul-betul. Dan yang lebih teruk lagi, ada orang nih kata, macam mana pula dengan orang-orang kampung yang tiada lesen dan sebagainya. Undang-undang kita di Malaysia sudah beritahu, siapa tiada lesen jangan memandu. Kau yang tengah marah tuh, kau akan marah kalau berlaku kemalangan dan orang itu tiada lesen. Disitulah baru kau melalak. Kau kata konon negara ini terlampau lemah, orang tiada lesen pun dibiarkan. Jadi kalau saya menyokong, sebab saya ada lesen. Mungkin yang kau tengah marah tuh kau tiada lesen. Kau kata tiada duit nak buat lesen. Jangan kau marah pula. Handphone kau tuh lebih mahal daripada lesen tau. Dan lesen itu adalah penting untuk keselamatan jalan raya. Kalaulah takdir ditentukan Anda dilanggar oleh orang yang tiada lesen, apa pula pendapat Anda? Orang kedua yang marah dengan budi 95 ini orang yang tiada lesen. Kamu ada lesen kah? Dan penyeludup-penyeludup petrol, mereka tidak boleh lagi menyeludup petrol. Syukurlah kita tidak ada ketirisan, tiada lagi penyeludupan. Yang ketiga, mereka yang memiliki kereta diesel dan EV. Untuk makluman, hanya orang kaya yang akan memiliki kereta diesel dan EV. Jadi, berbaloilah kan. Bagi mereka yang mampu, tak perlulah dapat subsidi. Tapi biasanya, orang di Malaysia ni kalau dia ada kereta diesel dan EV, dia juga ada kereta petrol. Mustahil dia tiada. Dan golongan keempat adalah orang yang pemalas tahap dewa, tahap gaban, yaitu yang malas renew lesen. Ada juga orang macam ni tahu, makan pun dia malas, bangun pun dia malas, berak pun dia malas. Satu saja yang dia tidak malas, mencari kelemahan kerajaan yang ada. Dulu Najib dia marah, dulu Muhyiddin dia marah, dulu Ismail Sabri Yaakob dia marah, sekarang Anwar Ibrahim pun dia marah. Kalau dia jadi Perdana Menteri, baru dia tak marah. Ini orang-orang yang tersakiti oleh budi 95. Dan tentunya golongan kelima yang tersakiti oleh budi 95 ini adalah orang-orang yang low IQ-nya, yang mana tidak dapat membezakan liter dengan ringgit Malaysia. Okeylah, kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada kerajaan kerana memikirkan cara untuk menstabilkan ekonomi negara, cara untuk supaya minyak kita ini betul-betul diterima oleh rakyat Malaysia sahaja tanpa ada ketirisan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.